Senyum segar di pagi hari. Segala sentosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam Apa Khabar Malaysia. Hari ini 1 November 2024. Saya kira menghitung hari, lebih kurang sebulan lebih lagi untuk kita menjengah masuk ke tahun 2025. Sebenarnya masa itu berlalu begitu pantas. Kadang-kadang dalam sekelip mata saja tanpa kita sedari. Betul. Dan rasa-rasa kira-kira dalam tahun ini apa sebenarnya antara perkara-perkara yang telah pun kita capai. Mungkin selalunya kalau pada awal tahun adalah kita punya New Year's resolution dan sebagainya. Dalam masa kira-kira 10 bulan yang telah pun berlalu ini, mungkin ada tak antara target-target yang telah pun dicapai, Zan? Okey, nak cakap pasal target. Target tu tidak. Tetapi sebenarnya saya secara peribadi pada tahun ini banyak sangat cabaran dan pada masa yang sama ialah hari ini hari Jumaat kan. Sebenarnya Jumaat juga setiap cabaran kita lalui menjadikan kita lebih kuat, lebih matang dan juga untuk menjadi yang lebih baik. Nak cakapkan pasal cabaran hidup ni, setiap hari pun ada cabaran. Nak makan pun cabaran, tak tahu nak makan apa. Cakap pasal makan, saya sebenarnya tadi dah tanya Pasha, nak tanya lagi. Hari tu kan kita ada bercakap tentang pre-sambutan Deepavali. Betul. Pasha dia kata about one of your friends yang selalu masak tu. Macam mana semalam? Yes. Betul. So semalam merupakan sambutan hari Deepavali dan selepas saya habis kerja terus pulang ke pulanglah sebab bagi saya they are like my family, dah jadi macam ahli keluarga saya sendiri. So memang pulang ke Kelang melawat ahli keluarga kawan rapat saya. It was just a very small one, very intimate celebration. Tapi itulah pada saya itulah sebenarnya yang membuatkan kita ni orang kata bersatu padu antara rakyat Malaysia. Kita walaupun berbilang kaum, berlainan agama, tetapi bila datangnya sambutan-sambutan perayaan-perayaan sebegini inilah yang merapatkan ukhuwah, merapatkan persahabatan dan ikatan kekeluargaan tu, walaupun bukan tak ada pertalian darah, tetapi persahabatan yang kita dah daripada zaman sekolah dulu kan, 10, 15, 20 tahun, itulah yang membuatkan kita berasa sangat dekat dengan rakan-rakan kita. Itu yang and every year perayaan-perayaan macam ni kita sambut sama-sama, itulah yang I think to me that's something that's very very precious dan kita kena hargai sebagai rakyat Malaysia. Tak semua orang di dunia dapat merasai nikmat sebegitu. Okey, semalam makan apa? Tak jawab tu soalan, nak tanya makan. Dia nak tahu juga kita makan apa. Okey, seperti biasa setiap tahun Uncle Chan, bapa kepada kawan my friend's father, dia akan masak dia punya dish iaitu mutton curry. Dan juga prawn sambal, udang sambal. Tapi dia agak berbeza lah daripada masakan kita orang Melayu kan. So selalunya pada waktu-waktu perayaan ni lah kita dapat menikmati juadah-juadah, hidangan macam-macam. Garapan resepinya itu pun lain sebenarnya. Cuma saya paling suka, kalau saya suka yang idli tu. Ada tak semalam? Sebab idli tak ada semalam. Sempat beraya semalam. Idli tak ada semalam. Tosi? Tapi tosi tak ada. Tapi Uncle Chan akan buat ghee rice. Dia seakan-akan nasi minyak tapi lain sikit. Saya nak ceritakan resipi pun tak tahu sebab Uncle Chan pun panjang. Tak apalah, dah makan dah semalam kan. Okey, biasa. Kita nak tengoklah ramalan cuaca untuk hari ini dan juga seterusnya kita akan bersama teman penyampai dari Bilik Berita Helena Pahlavi. Silakan.
Baik, kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Saya setiap kali intro saya harus berhati-hati. Takut kena tersasul. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita pada hari ini adalah mengenai memperkasakan sijil halal Malaysia, dan seperti mana kita sedia maklum, ada terdapat beberapa perkara yang berbangkit kalau kita sebut tentang pemerkasaan sijil halal, di mana ada yang merasakan ia merupakan satu bebanan kepada peniaga, terutamanya bagi peniaga kecil. Dan ada juga yang berpendapat bahawa sijil halal ini kadang-kala menimbulkan juga keyakinan kepada masyarakat, sama ada masyarakat Islam maupun bukan Islam. Jadi kita nak menelusuri, kita nak mendalami sebenarnya akan kepentingan sijil halal ini sendiri. Betul. Dan pada pagi ini kita telah pun menjemput Encik Muhammad Zamri Muhammad Syafiq, merupakan pengarah Sekretariat Majlis Halal Malaysia, untuk kita dengan lebih lanjut lagi kita bercakap soal pemerkasaan sijil halal di Malaysia ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Yang pertama sekali, bila kita bercakap tentang sijil halal Malaysia ni, kalau kita lihat pada outlet-outlet makanan, restoran-restoran yang besar, mungkin memang dah ada pensijilan tu, mereka ada orang kata kebolehan lah untuk mendapatkan pensijilan. Tetapi kalau kita melihat pada kedai-kedai yang lebih kecil, peniaga-peniaga yang lebih kecil, mungkin lebih susah. Menurut Encik Muhammad sendiri, apakah antara cabaran utama dalam memperkasakan sijil halal Malaysia ini, dan juga dalam kita nak mungkin kita nak encourage more outlets untuk mendapatkan pensijilan? Macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Isu berkaitan tentang permohonan sijil halal ni sering diperkatakan daripada mulut ke mulut di kalangan usahawan, di kalangan masyarakat, dan di sana ada 3 perkara yang menjadi fokus yang sentiasa disebutlah, yang kita katakan sebagai sindrom. Sindrom yang pertama dia kata sindrom S, susah. Yang kedua L, lambat, kan? Yang ketiga M, mahal. Kan? Jadi SLM ni menjadi begitu sinonim dengan pensijilan halal di Malaysia di kalangan masyarakat awam. Jadi kenapa jadi begitu? Apa cabaran yang sebenarnya sedang berlega dalam masyarakat? Yang pertama ialah berkenaan dengan pengetahuan masyarakat dan industri berkenaan dengan pensijilan halal Malaysia. Ini merupakan isu yang paling pokok, yang paling asas, sebab kita kena faham bahawa memohon sijil halal ni dia bukan macam ambil lesen kereta, kan? Ataupun kita nak renew pasport, kan? Pagi hantar, petang dapat, kan? Gitu. Tetapi sijil halal ni adalah suatu standard. Suatu standard macam kita nak ambil ISO lah. Saya rasa tak adalah mana-mana syarikat ataupun organisasi mohon ISO hari ni besok dapat. Tak ada. Dia mesti ada proses-proses yang tertentu yang mesti dilalui, di mana proses inilah yang kita sebut sebagai proses pensijilan halal Malaysia, ataupun kita kata standard pensijilan halal Malaysia. Jadi apabila kita nak memohon pensijilan halal ni, kita kena faham berkenaan dengan standard halal Malaysia. Jadi standard ni penting, sebab melalui standard ini kita boleh memberikan jaminan bahawa produk tadi itu berkualiti. Itu perkara pertama yang perlu kita lihat. Dan yang keduanya adalah kita kena melihat bahawa pelaksanaan produk halal ini dalam industri dia berbeza dengan amalan harian secara individu. Contohnya kalau kita sembelih ayam kat belakang rumah kita kan, kat kampung lah, kat bandar tak boleh, kat kampung kita sembelih simple je, mungkin seekor 2-3 ekor ayam, kan, kita sembelih. Kita rasa mudah. Kenapa perlu ada standard kalau dah mudah macam tu? Tetapi kita bicara tentang sembelihan ayam sebanyak 300,000 ekor sehari. So you can imagine, kan, macam mana dia punya kekalutannya, dia punya kerumitannya, kritikalnya. Jadi oleh yang demikian, kita perlukan satu standard untuk mengatur perkara itu semua, supaya sembelihan ayam 300,000 tadi itu benar-benar terjamin kehalalannya. Mungkin daripada 300,000 tu ada yang mati di tengah jalan, tak sempat sembelih, kan. Kan? Jadi benda-benda tu perlu diperhatikan agar end produk daripada proses penyembelihan ayam tadi itu benar-benar menepati hukum syarak. Begitu juga dalam industri lembu, kambing, kan. Mereka boleh bukan menyembelih seekor ataupun 2 ekor lembu sehari, ribuan ekor lembu sehari.
Jadi apabila mereka menggunakan teknologi stunning sebagai contoh, electrical stunning, jadi dari segi hukum syarak kita kena lihat hukumnya bagaimana, kan? Adakah ia dibenarkan oleh syarak, dan kalau dibenarkan bagaimana. So benda itu mesti diatur dengan sebegitu rapi dan semua itu dimasukkan dalam standard. Jadi bila begitu keadaannya, kita boleh memastikan keterjaminan keterjaminan produk halal tadi itu benar-benar halal. Dan begitu juga kita melihat bahawa sekiranya tidak ada standardisasi yang kita laksanakan ini, maka di sana nanti akan berlaku banyak standard. Kan? Syarikat A standardnya begini, syarikat B standardnya begini, negara A begini, negara B begini. Jadi ini menyebabkan berlakunya ketidakseragaman. So bila begitu keadaannya, untuk kita melaksanakan persilah halal, pasti di situ nanti akan ada cabaran. Contohnya komplain daripada industri, kenapa negeri A ni standardnya lain, negeri B standardnya lain. Jadi sebab itulah Majlis Raja membuat keputusan di Malaysia supaya standard di Malaysia ini diseragamkan oleh Jabatan Standard Malaysia. Kan? Dan kemudian apabila kita memperkenalkan standard, cabaran di situ nanti kembali pula kepada industri untuk menyesuaikan kemudahan-kemudahan yang ada di industri itu dengan standard. Jadi di situ nanti akan melibatkan kos. Ini yang dikatakan kadang-kadang bila industri merungut katanya mahal. Tapi sebenarnya kita kena faham bahawa apa yang ditetapkan dalam standard itu adalah untuk memastikan keterjaminan halal. Jadi bila mana kita nakkan keterjaminan halal, so beberapa requirement tadi yang kadang-kadangnya melibatkan facilities, ia perlu dipenuhi. Supaya apa? Supaya objektif keterjaminan halal itu benar-benar tercapai. Ya. Namun demikian kadang-kala apa yang berlaku dalam industri di lapangan ini adalah mereka mendapat maklumat yang salah. Ataupun kadang-kadang permintaan nasihat yang diberikan itu melampau-lampau. Contohlah contoh. Dia kata, nampaknya pintu awak ni dah ada contamination dengan khinzir. Sebagai contohlah, sebelum daripada itu ada khinzir. So bila begitu keadaannya, awak kena sertu. So berapa kos sertu? Kata industri. Kata si A ni, RM30,000. Kan? So kata industri pula, kalau macam tu saya tukar pintu je lah. Itu yang saya katakan melampau-lampau. Kan? Jadi dalam Cik Samri, pada masa yang sama, wujud juga satu situasi di mana dalam kita mendapatkan pengiktirafan CJ halal itu, ada dalam kalangan pengguna dan juga usahawan ni merasakan terma halal itu tidak penting. Mereka lebih mementingkan keuntungan semata-mata. Tapi kita tahu dalam kita sesebuah perniagaan itu sebenarnya pasti keuntungan itu memegang peranan. Tetapi pada masa yang sama kita harus memberikan satu jaminan kepada pengguna tentang aspek kebersihan, tentang juga aspek keselamatan. Bagaimana mungkin berhadapan pula dengan situasi yang sebegini? Baik. Dalam konteks halal, bila mana kita kata halal bukan hanya terhenti pada fiqh, tetapi halal ini hari ini telah menjadi satu standard. Dan kalau kita melihat dalam Al-Quran, disebut tentang halal ini disebut halalan tayyibah. Jadi bila disebut tentang halalan tayyibah, ulama-ulama menyatakan bahawa tayyibah itu adalah merujuk kepada kebersihan, kesucian, kesihatan, keselamatan. Empat perkara ini. Jadi apabila kita katakan sebagai standard halal, maka standard halal ini bukan hanya sekadar bicara tentang patuh syariah, tetapi dia bercakap berkaitan tentang kebersihan, tentang kesucian, tentang keselamatan, tentang kesihatan dalam makanan tadi. Jadi sebab itulah dalam standard halal di Malaysia, kita melibatkan pelbagai agensi, contohnya Kementerian Kesihatan, contohnya DVS. Itu merupakan antara agensi-agensi yang rapat dengan kita. Sebab apa? Sebab ia berkaitan tentang end product tadi yang menyentuh bidang kuasa, bukan hanya sekadar JAKIM tetapi juga Kementerian Kesihatan, begitu juga dengan DVS. Jadi kalau kita melihat dalam konteks keuntungan, memang itulah sebenarnya objektif sebuah industri. Bila mana dia mohon CJ halal, dia nak akan keuntungan, kan? Tetapi kita kena ingat, keuntungan tadi kita hanya boleh dapat sekiranya kita committed dengan persilah halal. Sebab ada beberapa kes kita lihat tanpa menyentuh mana-mana syarikat, tapi pengalaman yang berlaku adalah bila mana ketulusan itu tercalar, ketulusan itu tercalar, maka produk itu akan mengalami kejatuhan jualan, menyebabkan sale mereka menurun, keuntungan mereka menurun. Kerana apa? Ketulusan mereka dalam persilah halal itu dipersoalkan oleh masyarakat, oleh pengguna. Jadi kita kena ingat, selagi mana pengguna yakin dengan produk kita, insya-Allah
produk kita akan terus meningkat. Dan kita dapati mereka yang mendapat sejarah halal ni, hasil jualan mereka akan meningkat. Contohnya ada satu pakcik lah dekat Negeri Sembilan. Dia berniaga telur masin. Dia beli itik, kemudian telur itik itu dia buat telur masin. Pada peringkat awalnya dia jual dalam sekitar 10,000, dan paling tinggi pun 50,000 biji sebulan. Kan? RM50 sebulan, sorry. Tetapi bila mana dia mendapat sejarah halal, jumlah meningkat sekali ganda. Kan? Gitu. Sebab apa? Pertama, keyakinan di pihak pemborong. Yang biasa ambil telur masin ini kedai runcit, kan? Ataupun dia jual sendiri online, kan? Tetapi bila mana ada sejarah halal, pemborong-pemborong yakin dengan produk dia. So Maidin ambil, Aeon ambil, syarikat-syarikat besar ni ambil. Dan kemudian di kalangan pengguna pula, pengguna melihat ada telur masin yang ada logo halal, ada telur masin yang tak ada logo halal, pasti pengguna akan ambil telur masin yang ada logo halal. Jadi sebab itulah hasil jualan mereka meningkat. Dan begitu juga dengan hotel-hotel, mereka akan mengambil telur masin yang halal. Sebab hotel-hotel ni tadi mereka ada sejarah halal. Jadi bila ada sejarah halal, produk-produk mereka mestilah daripada sumber yang halal. Jadi ini impak yang akan berlaku yang perlu difahami oleh pihak industri apabila kita mengamalkan persejalan halal di Malaysia. Bukan sekadar di Malaysia, tetapi di peringkat antarabangsa. Okey, Encik Zamri, kita bercakap tentang impak pensijilan halal ni di peringkat antarabangsa. Kita rata-rata kita faham seluruh negara, seluruh dunia pun tahu pengiktirafan sijil halal Malaysia ni adalah antara pengiktirafan yang paling tinggi. Walhal negara-negara dari Timur Tengah pun melihat kepada pensijilan halal dari negara Malaysia sebagai satu piawaian yang paling tinggi lah. Memandangkan Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN untuk tahun 2025, bagaimana mungkin kerjasama yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk meneroka dan juga menambah baik lagi kualiti persijilan yang ada? Mungkin boleh diadakan satu piawaian ataupun satu standard di mana negara-negara serantau ASEAN ini boleh mengikuti piawaian yang sama. Jadi ialah kita boleh untuk orang ramai yang melancong ke negara serantau ASEAN ni, jadi tak ada rasa was-was. Lagi satu, baru-baru ni pun negara Thailand ada mengatakan hasrat mereka untuk menjadi hub halal juga. Jadi macam mana tu? Mungkin akan ada kerjasama antara Malaysia, Thailand, negara-negara serantau ASEAN. Bagaimana? Terima kasih. Persijilan halal Malaysia ni dikenali dalam peringkat antarabangsa sebagai Gold Certificate. Kalau kita dapat sejarah halal Malaysia, kita boleh jual produk kita ke seantero dunia. Sebab tu dikatakan Gold Certificate. Harganya mahal. Dan pengaruh kita dalam persijilan halal global, kalau kita melihat pada standard SMIC. SMIC ni dia ada 17 standard yang dihasilkan. SMIC ni adalah satu badan menghasilkan standard di bawah OIC. Daripada 17 standard, 16 daripadanya adalah daripada Malaysia. Dia mengambil standard Malaysia, diangkat sebagai salah satu standard SMIC. Jadi melihat pengaruhnya itu besar. Jadi bila begitu keadaannya, maka pastinya apabila kita menjadi kepengurusian ASEAN, kita punya peluang yang besar untuk memastikan standard halal Malaysia ini akan digunakan sekurang-kurangnya di region ASEAN region. Sebab itulah di peringkat ASEAN ini kita telah wujudkan the ASEAN Working Group on Halal Food, AWGHF, di mana dalam jawatan kuasa ini, dalam platform ini, kita mempertemukan negara-negara ASEAN untuk kita membuat negotiation dari sudut pertamanya keselarasan standard, yang keduanya tentang isu-isu bilateral dengan multilateral. Dan kita cuba nak mengurangkan trade barrier antara negara-negara ASEAN ni tadi, supaya apa? Supaya perdagangan antara negara-negara ASEAN ini akan lebih lancar lagi. Apatah lagi negara-negara mabin. Kita ada negara Malaysia, Indonesia, Singapura, Indonesia, yang mana negara-negara ini adalah negara kejiranan kita yang masing-masing menjadi champion dalam bidang halal dengan bidang masing-masing lah. Jadi bila begitu keadaannya, kesepakatan ini pasti akan menjadi contoh kepada negara ASEAN yang lain, dan kita juga akan membantu beberapa negara ASEAN yang lain yang masih lagi belum ada badan persijilan, seperti Laos, seperti Kemboja, seperti
Myanmar yang masih lagi belum ada badan persijilan, maka di situ nanti kita akan berperanan sebagaimana yang dihasratkan yang berhormat Perdana Menteri untuk kita mengadakan capacity building, halal capacity building, supaya mereka faham, mereka jelas bagaimana kita boleh melaksanakan dan membantu untuk mereka membangunkan halal ekosistem di negara mereka. Jadi apabila semua negara ini telah pun berjaya kita bantu untuk membangunkan badan persijilan mereka masing-masing dengan menggunakan standard halal Malaysia, jadi saya yakin di situlah peluang kita untuk beramal jariah, menyumbang kepada masyarakat global untuk memastikan mereka dapat manfaat daripada standard halal kita, insya-Allah. Setiap apa yang diusahakan tu pasti ada kebaikannya, kan? Jadi kita kena mengambil cakna sebenarnya. Jangan hanya memandang pandangan tu daripada sebelah pihak. Kadang macam tu, kan? Okey. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Encik Muhammad Zamri Muhammad Syafiq selaku pengarah Sekretariat Majlis Halal Malaysia di atas penjelasan tadi. Jadi kita nak berehat dulu. Selepas ini kita nak berbicara mengenai kesan hati berlemak. Ataupun lebih dikenali sebagai fatty liver. Saya akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Baik, seperti yang kita wawarkan sebelum kita berehat tadi, kita nak membicarakan mengenai kesan hati berlemak. Mungkin ramai yang tak tahu apakah hati yang berlemak, apakah puncanya. Yang kita tahu selalu makan hati, tapi ni hati berlemak. Jadi ataupun orang yang berlemak kita dah bagi betul okey. Tanpa melengahkan masa, kita ingin menggunakan tetamu kita iaitu Dr. Muhammad Fikri Fakhruddin selaku pegawai perubatan di Columbia Asia Hospital. Baik. Apa khabar, doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Macam mana? Sihat ke semua? Dah nampak dah mood doktor tu. So far okey, rasa macam sihat. Tapi tu nak tahu kan, kita pun dah lama tak pergi full health check-up. Manalah tahu kan. Mungkin dari luaran nampak sihat, tapi di dalam mana tahu ada hati berlemak. Okey, so hari ini kita bercakap tentang hati berlemak. First of all, apa tu sebenarnya hati berlemak? Or what is fatty liver? Okey, baik. First of all, I think macam you pernah cakap tadi hati berlemak ini atau nama lainnya adalah fatty liver. Di mana fatty liver ni dalam medical termnya kita panggil sebagai steatosis. Ia adalah di suatu keadaan di mana terdapat pengumpulan sel-sel lemak di dalam hati. Maksudnya you have excess fats di dalam hati. So seperti yang kita tahu, hati is one of the major organs dalam badan, seperti jantung, otak, buah pinggang. So hati is one of that. And hati berperanan penting dalam penghadaman nyah toksin dan juga untuk proses metabolisme. So bila terdapat sel lemak di dalam hati menyelaputi hati tersebut, ia akan mengganggu kerja-kerja hati ini untuk berfungsi secara normal. Jadi menurut kajian pada 2019 ataupun 2020 oleh National Institute of Health, sebanyak pada tahun 2013 banyak 22.7% pesakit secara puratanya yang menghidapi di Malaysia penyakit hati berlemak. Dan pada 5 years after that, 5 tahun selepas itu, terdapat peningkatan sebanyak 10%, dan jumlah ini saban hari saban meningkat pada setiap tahun. Kalau kita lihat bilangannya semakin bertambah. Dan fatty liver ini sendiri, dia ataupun hati berlemak ni, dia boleh berlaku tanpa keradangan, in which dia tak akan ada symptoms ataupun dia akan ada keradangan. Dia akan, bila kita cakap kan Pasha tentang penyakit ni, saya kira banyak dipengaruhi dengan cara hidup kita. Betul. Pemakanan kita, tahap kesihatan kita. Kalau kita bercakap tentang penyakit hati berlemak ni, saya kira pasti cara hidup, pemakanan tu yang seperti yang saya sebutkan itu mempengaruhi kita untuk mendapat penyakit tersebut sendiri. Betul. Kalau mengikut dari segi punca ataupun sebab utama penyakit hati berlemak adalah disebabkan oleh diet yang tidak seimbang. Ia bermula punca utamanya dengan pengambilan alkohol secara berlebihan,
That one is orang kata punca utama, major contributions lah. Cuma kalau pembahagian amnya dia diklasifikasikan oleh alkoholik, penyakit hati berlemak alkohol, ataupun penyakit hati berlemak bukan alkohol. Okay. So kalau untuk yang bukan alkoholik, termasuk dengan obesiti yang berlebihan, ataupun kalau macam sinonim dengan rakyat Malaysianya 3 serangkai lah, kencing manis, darah tinggi, dan juga kolesterol yang tinggi, dia akan contribute kepada hati berlemak ini. Untuk kesan dari segi kesan jangka masa, selalunya hati berlemak ini dia lebih kepada kesan jangka masa panjang. Kita tak akan nampak dalam masa tempoh 1-2 tahun, dan pesakit selalunya tidak ada apa-apa simptom. Itu yang bahaya kan? Betul. Tahu-tahu you dah dapat, takut sampai ke tahap yang macam tu. Selalunya kalau let's say if you already have the risk factor, ada punca-punca penyakit yang disebutkan tadi. Another one more is obesity lah. Obesity Doktor, is genetically boleh dapat tak? ada pesakit yang ada genetically, tetapi sangat tidak common lah untuk berlaku. Dia lebih kepada diet. Okey, kalau kita bercakap tentang gaya hidup dan juga pemakanan, tadi dah ada pembahagian lah alkoholik, non-alkoholik. So kalau alkoholik tu kita tahu adalah pengambilan minuman beralkohol secara berlebihan. Tapi kalau untuk yang kategori non-alkoholik fatty liver ni, tadi ada bagi tahu yang ada risiko lebih tinggi adalah mereka yang ada penyakit 3 serangkai. Kalau diabetes tu kita tahulah yang pengambilan gula berlebihan, high cholesterol, pengambilan makanan yang tinggi berlemak, kandungan berlemak. So maknanya adakah ini bermaksud bahawa jika seseorang itu mengamalkan pemakanan yang bergoreng, banyak minyak, tinggi dengan gula, risiko ataupun orang kata kebarangkalian seseorang itu ada hati berlemak tu lebih tinggi. Betul. Dia selalunya kalau kita lihat dari segi pembahagian Eastern countries dengan Western countries. Western countries ni major contribution is basically adalah disebabkan pengambilan alkohol secara berlebihan. Tetapi kalau belah-belah Malaysia, Indonesia dan sebagainya, ia lebih kepada pengambilan makanan yang tidak seimbang, bergoreng-goreng ataupun santan yang berlebihan, dan juga pengambilan gula, sugar dan juga karbohidrat yang tinggi boleh menyebabkan risiko kepada penyakit hati berlemak. Okey, tadi pun ada cakap hati berlemak ni dia tak ada, orang kata dia tak ada symptoms yang boleh tak ada sakit ke apa ke. Jadi sejauh mana sebenarnya bahayanya jika seseorang itu ada hati berlemak yang tidak it's not detected and dia tak mendapat perawatan. Jadi memang hidup dengan hati yang berlemak. So, macam mana? Kalau mengikut suggestions yang disarankan oleh beberapa kajian, mereka menyarankan kalau pada kategori umur 35 ke 40-an untuk melakukan at least ujian pengambilan darah, dan juga kalau ada keupayaan untuk melakukan imbasan ultrasound untuk scan, tengoklah basically untuk tengok permukaan hati itu sama ada sihat ataupun tak. Tidak perlu banyak pun, at least 5 tahun sekali untuk gapnya. Tapi kalau you ada risiko yang tinggi, kena kerap lah, pemantauan tu perlu lebih rapi lah. Terdapat sebarang rawatan tak kalau jika seseorang telah didapati mempunyai penyakit berlemak ni? Maknanya kena jaga dari segi dietnya, macam Pasha kata tadi kan, kurangkan makanan yang bergoreng, makan yang rebus-rebus saja. Ada tak sebarang spesifik on the treatment? Spesifik treatment kalau mengikut amnya tidak ada lah, tetapi selalunya kita di peringkat hospital sendiri dia akan suggest untuk pengambilan dari segi diet, gaya hidup yang seimbang, diet yang baik, seperti contoh kurang kolesterol dan juga kurang gula. Kalau ikutnya negara seperti Asia susah untuk kita kontrol sugar, air manis, dan kalau di bahagian Malaysia dan juga Thailand, Indonesia, dia lebih kepada nasi. So nasi adalah penyumbang utama untuk sugar. So
So benda-benda macam ni dia akan contribute to our hati berlemak. Tetapi jika kita mampu mengawal semua ini, seterusnya dia akan mengurangkan risiko lah. Okey, bagaimana pula hati berlemak ini, jika seseorang ni ada hati berlemak, adakah ia akan mempengaruhi fungsi hati itu sendiri? Betul. Fungsi hati selalunya pada peringkat awal, dia hati berlemak dibahagikan mengikut klasifikasi 1, 2, 3, 4 lah. Iaitu perlu lebih lanjut lah. Cumanya as kita biarkan secara lama, dia akan menyebabkan kegagalan fungsi hati. Dan juga jika dibiarkan secara berterusan, dia akan menambahkan risiko untuk kanser hati juga. Jadi pada peringkat awal tu tidak kebarangkalian pesakit untuk ada fungsi hati yang tidak bagus itu adalah sangat nipis lah. Tetapi as time passes by, dia akan menyebabkan kegagalan fungsi hati. Okey, jadi bila kegagalan fungsi hati itu berlaku, adakah rawatan, antara salah satu rawatannya adalah transplant hati atau macam mana? Dia mengikut peringkat. Selalunya fungsi penyakit hati berlemak ini dia lebih kepada selalu dia akan berlaku keradangan which is inflammation, dan kemudian dia akan berlaku disebabkan keradangan yang banyak kali berlaku ataupun kita panggil hepatitis macam tu, dia akan menyebabkan berlakunya fibrosis ataupun kesam parut. Orang kata apa, hati berparut, tetapi ini is medically term, dan kalau dibiarkan secara lama, parut ni dia akan menyebabkan liver kita mengecut ataupun kita panggil sebagai cirrhosis. So cirrhosis ni yang menyebabkan kegagalan fungsi hati dan menyebabkan kanser hati dan sebagainya. Jadi pada peringkat itu selalunya sudah ada rawatan yang diberikan lah. Dan bila kita dah start rawatan di peringkat hospital, selalunya pesakit perlulah berkala dari segi appointmentnya dan juga imbasan ultrasound lah. Doktor, saya sempat baca tadi sebab tak puas hati kenapa tak ada simptom, sebab segala penyakit ni mesti ada simptom kan. Mungkin you akan demam dulu atau bagaimana, tetapi ada yang mengatakan bahawa cepat antara simptomnya mungkin dari segi accuracy tu tidak dapat dikenal pasti, tetapi saiz lah mungkin, senang rasa signs, macam selalu rasa letih dan juga ada rasa sakit di bahagian kanan di sebelah sini. Mungkin atau itu selalunya antara orang kata kalau ada masalah dengan hati ni, usually akan ada nampak mata akan berwarna agak kekuningan. Seperti yang saya cakap tadi, kalau fungsi hati ni dia melibatkan dalam penghadaman. Hati basically dia terletak di bahagian kanan, kanan atas. So dalam peringkat awal kebiasaannya dia tidak akan ada sakit, tetapi dia berlaku bila mana dah adanya keradangan. So seperti saya kata awal tadi, penyakit hati berlemak ni dia boleh berlaku dengan keradangan ataupun tanpa keradangan. So bila tanpa keradangan, pesakit akan rasa okey. Tetapi bila berlakunya keradangan dan seterusnya, peringkat seterusnya, dia akan rasa seperti Puan cakap, akan ada mudah lesu, penurunan berat badan secara berlebihan, dan juga jaundice ataupun penyakit kuning, dan juga sakit di bahagian atas kanan. Selain daripada itu ada simptom seperti demam dan juga muntah dan cerit-berit juga. Kalau tengok gambar fatty liver tu menakutkan. Saya sempat tengok tadi, doktor. Betul. Dia sangat rupanya. Maknanya simptom-simptom yang doktor sebutkan tadi tu, maknanya kalau dah sampai ke tahap tu, maksudnya orang kata dia dah sampai ke tahap yang serius lah. Betul. Selalunya pesakit bila datang di peringkat hospital, kalau di hospital saya, kita akan melakukan uji kaji melalui blood test dan juga imbasan ultrasound. So sekiranya telah diagnose seorang pesakit untuk ada fatty liver, selalunya kita akan buat pemantauan dan kita akan bagi ubat lah untuk stopkan. Selalu kita akan control the compounding factor, which is kolesterol, tekanan darah tinggi dan juga gula. Doktor, secara ringkasnya, siapakah antara kumpulan yang mempunyai potensi yang besar untuk mendapat penyakit hati? Adakah pertengahan umur ataupun dalam kalangan warga emas itu yang paling tinggi punya potensi?
Kalau mengikut kajian dia adalah bermula pada peringkat umur 50-an ke atas. Kerana mereka ini sudah mula mengalami simptom. Tetapi apa yang saya lihat pada 10 tahun di belakang, pesakit yang berumur 30-an, 40-an sudah mempunyai fatty liver ataupun hati lemak ini. Dan ada yang memerlukan transplant macam Puan cakap sebelum ni, disebabkan faktor usia yang terlalu muda. Mereka memerlukan transplant dan sebagainya. Okey, itu dia sedikit perkongsian berkenaan dengan penyakit hati berlemak ataupun fatty liver. Sebenarnya jarang-jarang kita dengar ataupun we don't hear about it, we don't talk about it often. Tapi satu perkongsian yang amat baik daripada Dr. Muhammad Fikri Fahruddin. Terima kasih banyak-banyak Doktor, bersama kita bincang lagi dengan lebih mendalam. Rasa banyak ada ilmu. Tapi mungkin lepas kita boleh panjang lagi kita ni Malaysia kan dengan pelbagai perayaan, pelbagai open house, makan ini makan itu. Jadi sebenarnya amat-amat penting untuk kita menjaga pemakanan, menjaga gaya hidup kita, sebab kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam badan kita, kecuali kalau kita melakukan saringan kesihatan setiap tahun. Jadi jalankanlah kehidupan yang sihat, makan makanan yang berkhasiat dan juga jangan lupa senaman. Jadi kita nak berehat dulu. Selepas ini kita akan membicarakan mengenai budaya didukung, agama disanjung. Kita berehat dulu, kita kembali lagi selepas ini. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Segmen kita yang terakhir untuk hari ini, kita nak bercakap sedikit lah. Kita semua tahu negara Malaysia ni satu negara yang di mana kita hidup dalam harmoni, berbilang bangsa, berbilang agama. Tapi dalam konteks kita di mana majoriti kita beragama Islam, kita nak bercakap juga mungkin antara adab-adab dan juga etika untuk kita sama-sama apabila kita merayakan ataupun menyantuni rakan-rakan kita yang berlainan agama. Jadi topik kita untuk pagi ini, budaya didukung, agama disanjung. Bersama kami pada pagi ini, dah biasa dah kita jemput dekat studio untuk Apa Khabar Malaysia, Ustaz Riza Kamaruddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz, kita sebenarnya lama dah tak berjumpa. Itulah, alhamdulillah sihat. Terima kasih. Okey, baik Ustaz, seperti yang saya sebutkanlah di awal tadi kan, negara Malaysia ni memang kita meriah sangat, pelbagai perayaan yang kita sambut, pelbagai masyarakat, berbilang kaum dan sebagainya. Tapi untuk kita lah yang terutama untuk kita ni yang beragama Islam ni, bagaimana antara etika-etika dan juga adab untuk kita orang kata menjaga batas dalam kita bersama-sama dengan rakan-rakan kita, tapi pada masa yang sama kita tidak menyimpang daripada akidah kita juga. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang kepelbagaian etnik dalam negara kita atau kemajmukan ini, sebenarnya kita kembali kepada teras asal kita, ialah bagaimana Nabi SAW mendirikan sebuah negara Islam Madinah. Betul, model yang kita kena ambil perhatian betul. Bagaimana di Madinah pada ketika Nabi SAW memimpin negara Islam Madinah itu, bukan hanya sekadar orang Islam saja di sana, lagi pelbagai etnik juga, pelbagai agama, pelbagai suku dan puak berada tinggal di bumi Madinah. Jadi Nabi SAW telah mencontohkan kepada kita yang kita kena terap dalam negara kita. Kita ni macam-macam etnik ada di Semenanjung ni dengan kepelbagaiannya, di Borneo dengan segala kepelbagai etniknya. Di sana juga timbul kalau kita perasan dalam perlembagaan kita, perkara 3/1. Jadi Islam itu sebagai trustnya. Jadi ke semua pihak yang berada dalam negara ini, pertama sekali kita harus saling mendukung antara satu sama lain, saling menghormati antara satu sama lain. Jadi kalau masing-masing berperanan menjaga kebajikan dan kebaikan ini, insya-Allah sehingga hari ini kita tidak diuji dengan isu-isu kontroversi yang sehingga obvious, sehingga keterlaluan sangat. Jadi perkara-perkara yang sedikit tu cepat-cepat dilerai dan dipadamkan. Sebab kalau kita lihat Islam dalam segi adabnya ialah sentiasa mengajarkan disiplin dan adab kepada umatnya. Hatta dalam peperangan pun Nabi bagi tahu, pertama bila berlaku peperangan, Nabi perintah jangan ceroboh, jangan ceroboh rumah-rumah ibadat orang ke Islam. Tak boleh.
Jadi kalau padahal perang kot masa tu kan. Bila perang ni maknanya kita berfikir kita boleh buat apa saja. Bahkan Nabi kata jangan dirempuh, jangan diusik rumah-rumah ibadat. Itu memberi maksud bahawa kalau dalam perang pun Nabi larang kita menceroboh tempat-tempat ibadat orang bukan Islam, apatah lagi kita dalam suasana yang damai dan harmoni aman ni kan. Jadi isu-isu yang berkaitan dengan agama kita kena respect each other. Jadi kita diajar oleh Nabi SAW supaya kita menghormati. Sebab dasarnya ialah lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kamu dengan adat dan ibadat ritual itu urusan kamu, bukan urusan kami. Urusan ibadah kami, itu urusan ibadah kami. Jadi kamu jangan ganggu dan persoal apa yang kami lakukan. Tambah lagi kita dalam negara ini kita diikat dengan perkara 3 kurungan 1 pelanggaran. Sebab itu kena semua rakyat Malaysia kena hadam dan kena faham konteks perlembagaan itu. Jadi kalau semua mengambil peranan itu, insya-Allah keharmonian ini akan terus terjamin dan dijaga dengan baik. Jadi semua entiti dalam negara ini kena bertanggungjawab untuk memelihara perkara itu. Insya-Allah saya sangat yakin dan optimis bahawa keamanan, kestabilan, kerukunan masyarakat Islam ini dan masyarakat dalam negara ini akan terpupuk dan terjamin dengan baik, insya-Allah. Tapi Ustaz, kita bercakap tentang peredaran zaman. Kalau dulu mungkin zaman Ustaz, zaman saya lah muda lagi. Mungkin cabaran yang kita lalui, pengaruh daripada luar ini, kalau boleh saya katakan, berbeza daripada sekarang. Dan kita tengok sekarang ni kan, buka je TikTok contoh, semua ada, semua hanya di ujung jari. Perkara-perkara yang melibatkan maklumat di hujung jari ni, kita pasti tahu ada baik dan juga buruknya. Tetapi dalam kepesatan teknologi di hujung jari ni, ada juga anasir-anasir yang mengambil kesempatan atas itu, yang cuba merobohkan tiang agama kita, yang cuba menerapkan elemen-elemen untuk memecah belahkan. Sekaligus bagaimana pandangan daripada Ustaz untuk kita nak mengukuhkan akidah ini dan juga dapat kita bentes semua perkara-perkara ini? Baik. Masya Allah, memang itulah inilah zamannya dan ancamannya. Dulu zaman kita dulu tidak pernah berlaku handphone pun tak ada. Kalau ada pun zaman tu zaman SMS. Sekarang ni segala macam app ada kan. Jadi pertama sekali benteng kita ialah balik kepada agama. Kalau balik kepada Nabi SAW, Nabi kata wakufu aidiakum, cegahlah, jagalah jari jemari kamu. Kan, untuk berbuat jahat. Jadi dalam teknologi dengan sentuhan jari ini, dengan kepesatan teknologi ini, kalau kita tengok dalam VTT, macam-macam propaganda yang dimainkan oleh anasir-anasir tertentu, pihak-pihak tertentu yang cuba menggugat, saya boleh sebutkan menggugat akidah umat Islam. Mereka menimbulkan propaganda yang jahat, yang sangat halus. Jadi kita sebagai ibu bapa, contoh, sebagai ibu bapa kita kena pastikan anak-anak kita tidak terlibat dalam melayari dan melayani siaran-siaran tersebutlah. Kemudian dari sudut pihak berkuasa, saya rasa pihak berkuasa SKMM contohnya, Kementerian Penerangan, dia kena alert isu-isu yang ataupun app-app yang boleh mengundang unsur-unsur yang sebegini, perpecahan, merosakkan akidah, perpecahan kenyataan-kenyataan ataupun app yang boleh merosakkan hubungan harmoni antara kaum ini perlu di-blok. Dan kemudian kita perlu sentiasa adakan diskusi sesama intelektual. Yang ketiganya ialah kita mengharapkan pihak berkuasa agama supaya oleh kerana kita nak mengikuti arus teknologi canggih ni, jadi sediakan kita punya poster-poster, kaligraf, apa sajalah dalam bentuk pendidikan kan. Jadi kadang-kadang isu hari ini, kalau kita perasan, orang tak suka nak baca banyak sangat. Dia perlu kepada visual. Jadi visual ni 1 minit ataupun kurang lebih, tapi mengajar dan mendidik semua pihak, yang Islam cara Islam, yang bukan Islam cara bukan Islam, untuk bagaimana kita nak menjaga keharmonian. Satu. Yang kedua, kalau di seluruh orang Islam, ialah bagaimana anasir-anasir yang boleh menggugat akidah ini perlu diterapkan, dipelbagaikan dalam bentuk mood anak muda. Jangan skala dengan mood seperti mood kita mengaji di masjid. Dia tak mau. Dia tak boleh. Tak boleh. Jadi anak muda dia kena beranan
bagaimana anak sekolah rendah itu kan, benda yang belasan tahun, mesti kita kena catch up, mesti sesuai dengan gaya fikrah dan penerimaan mereka. Jadi ilustrasi itu mesti, kepelbagaian itu mesti. Jadi pihak-pihak berwajib, semua pihak mana kena kreatif, mengikut arus teknologi. Kita tak boleh nak stay dalam kedudukan lama. Nak kira macam dulu, tak boleh lah. Kita sekarang hari ini, kita bicara hari ini dan ke depan. Tak boleh lagi bicara yang kes-kes macam isu-isu lepas. Jadi sampai bila? Jadi ancaman itu semakin hari semakin berkembang. Jadi kita pula di mana? Kalau kita stay on pasif, tentu dia akan merebak. Jadi kita mengharapkan kepada pihak berkuasa semua untuk mereka lebih kreatif untuk menangani isu-isu semasa, memberikan penerangan dan penjelasan. Kalau mungkin boleh diancam dengan minta maaf gunakan diancam dengan penguasaan undang-undang. Jadi kena tegaslah isu macam ni. Okey, baik Ustaz, kita tanya juga macam okeylah dalam kita masyarakat Malaysia, masyarakat majmuk ni kan, dalam kepelbagaian perayaan yang ni antara isu-isu yang sering sangat berbangkit, kita tak boleh nak ucapkan selamat gitu-gitu ni kepada yang merayakan perayaan-perayaan tersebut. Tapi seperti yang Ustaz sebutkan tadi, agama kamu, agama saya. Jadi dalam konteks begitulah Ustaz, macam mana kita nak membataskan adakah betul ke salah ke kalau kita cakap tersinggung. Orang kita ni senang sangatlah tersinggung dengan macam-macam. Sebab tu kita balik pada poin kedua tadi, ialah pihak berkuasa dia kena kreatif. Majlis Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan 2005, Majlis Fatwa Negeri dia dah keluarkan fatwa sama ada fatwa dalam dan luar negara. Kita boleh rujuk semua tentang hukum hakam berkaitan dengan mengucapkan ucapan selamat itu selamat dan sebagainya kan. Jadi kalau kita bentang fatwa yang panjang, kajian fatwa yang panjang, siapa nak baca? Jadi kan buat poster kan senang. Dia edar. Dia edar dalam bentuk digital, dia edar. Jadi insya-Allah. Jadi kerana pemajuan senang. Jadi tahu hukumnya macam mana hukum jadi. Jadi dari satu sudut pembicaraan kita dalam merujuk kepada fatwa-fatwa yang saya sebutkan tadi ialah akhirnya kita boleh sahaja mengucapkan ucapan kan, tetapi dalam konteks harmoni, mana tidak mendasar sehingga kepada bab turut merayakan. Ada konteks dia kat situ. Kita mengucapkan selamat tahun baru kan? Happy New Year. Sekarang itu sajalah. Selamat dan sebagainya lah. Jadi sebab saya tertarik kepada kenyataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, lau kana Fir'aun, kalaulah sekiranya Fir'aun itu mengucapkan barakallahu fika, qultu wa fika. Maksudnya, kalaulah Fir'aun itu mengucapkan kepada aku, semoga Allah memberkatimu, nescaya aku akan berkata untukmu juga. Nampak tak? Jadi konteks dakwah yang disebut itu kita kena tengok, jangan sampai mendasar kepada kita turut merayakan perayaan mereka. Sekadar kita mengucap sebab dia jiran kita, barangkali dia mungkin jiran sebelah rumah kita, depan kita, dia rakan sekerja kita dan sebagainya. Jadi takkanlah kita nak sombong pula nanti kan. Islam tidak mengajarkan demikian. Jadi selamat tahun baru, selesai, cukuplah. Kalau dia ajak datang open house makan, kita makan, apa masalah? Tak ada masalah. Bukan kita nak berperang dengan dia pun. Kita nak makan, nak meraihkan, menghormati dia. Sebab Islam itu datang menghormati. Jadi bila kita menghormati, kita akan dihormati. Simple je. Kalau kita bukan nak bermusuh dengan mereka. Jadi dalam kepelbagaian, kemajmukan ini isu-isu yang sebegini yang perlu kita perhatikan. Bila kita menghormati mereka, insya-Allah mereka akan menghormati kita sebagai 15. Dan itu fitrah manusia pun. Kalau kita ekstrim dengan mereka, of course mereka akan mencari jalan untuk melakukan ekstremis yang sama untuk kepada kita. Jadi perkara-perkara macam ni yang kita kena teliti. Jadi kembali itu ialah, jadi kita sarankan kepada pihak berwajib agama contohnya, buatkan poster-poster yang sebar setiap kali nak menjelang apa-apa perayaan pun. Kita ini batas orang Islam. Setakat mana yang kamu yang kita boleh bergerak, kita boleh ucap dan sebagainya. Jadi insya-Allah dalam masa yang sama masyarakat kita terdidik dengan itu. Jangan dibiarkan macam ni. Baik. Jadi Ustaz Riza,
Rasa macam tak cukup 15 minit Ustaz. Tapi tak apa, mungkin kita akan berjumpa lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Riza Kamaruddin selaku pendakwah. Kita membicarakan mengenai budaya didukung agama yang disanjung itu. Dan setakat ini sahajalah kita dah sampai ke hujung rancangan Apa Khabar Malaysia hari ini. Semoga topik-topik yang kita kongsikan bersama anda dapatlah manfaat sedikit sebanyak. Itu penting. Jadi hari ini masih ramai lagi yang bercuti. Semoga anda manfaatkan cuti anda sebaik-baiknya, luangkan masa bersama keluarga. Kalau ada masa untuk menziarahi, terus juga pupuk keharmonian di antara kita. Jadi terima kasih kepada anda bersama dengan kami. Saya Zahra Rashid. Saya Fasha Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum.